Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita Sains Tingkatan 3 bersama saya Cikgu Taufik bin Ibrahim. Alright, so hari ini kita akan sambung pembelajaran kita iaitu mengenai bab 4 lagi, kereaktifan logam. Jadi kita ada 3 subtopik. Sebelum ni kita dah belajar kepelbagaian mineral. So kali ini kita akan belajar siri kereaktifan logam. Untuk next kita akan belajar pengesyarakan logam daripada bijihnya. Yang tu next slide lah. Alright, so kita bagi dahulu kepada siri kereaktifan logam. So dalam subtopik siri kereaktifan logam, kita ada beberapa hasil pembelajaran, ada 2. Yang pertama, membina siri kereaktifan logam berdasarkan tindak balas logam terhadap oksigen serta menulis persamaan bagi tindak balas tersebut. Dan yang kedua, menentukan kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Alright, so kita pergi kepada subtopik ataupun hasil pembelajaran yang pertama iaitu siri kereaktifan logam. Logam disusun dalam siri kereaktifan logam berdasarkan kecergasan logam bertindak balas dengan oksigen. Kita tengok kecergasan logam apabila logam itu bertindak balas dengan oksigen. Alright, siri kereaktifan logam ialah siri yang menunjukkan tertib kereaktifan logam. Tertib kereaktifan logam. Logam yang bertindak balas cergas dengan oksigen ditempatkan di bahagian atas siri ini. Kalau cergas, dia duduk di atas siri. Logam yang bertindak balas secara kurang cergas, dia kurang cergas dengan oksigen ditempatkan di bahagian bawah siri. Kalau kurang cergas, dia duduk di bawah siri ini. So next, katakan ini ialah siri kereaktifan logam. Maknanya yang berada di atas ialah logam yang cergas. Maknanya yang bereaksi ataupun yang bertindak balas ataupun reaktif dengan gas oksigen. Manakala yang berada di bawah ialah logam yang tidak cergas ataupun kurang cergas dan tidak bertindak balas dengan oksigen. Persamaan tindak balas antara logam dan oksigen. Katakan logam bertindak balas dengan oksigen, dia akan menghasilkan logam oksida. Ini ialah persamaan tindak balas antara logam dan oksigen. Contohnya, kita ambil logam tu magnesium. Kita tindak balas dengan oksigen, dia akan menghasilkan magnesium oksida. Alright, so tindak balas logam dengan oksigen kita boleh buat eksperimen di makmal. Ini ialah susunan radas untuk eksperimen. So di dalam tabung uji tu ialah serbuk logam. So kita boleh ujilah logam-logam yang kita nak uji, mana-mana logam, letak di tengah itu. Dan di hujungnya kita letak hablokalium manganat 7. Fungsinya ialah membekalkan oksigen untuk tindak balas. Alright, katakan kita guna logam magnesium, aluminium, zinc, kuprum. So kita boleh gantilah dalam serbuk logam tu. Katakan kita guna magnesium dulu. Kita pun panaskan hablokalium manganat ni untuk membebaskan gas oksigen. Jadi tindak balas kita boleh nampaklah di tengah-tengah tabung uji itu. So kita perlu panaskan dululah untuk mendapatkan oksigen. Alright, kenapa ada kapas kaca di antara hablokalium manganat dengan serbuk logam dan di hujung tabung uji tu? Yang pertama sekali untuk memastikan hablokalium manganat ini tidak bercampur dengan serbuk logam, dan yang keduanya yang berada di hujung tu untuk memastikan tindak balas yang berlaku nanti tu tidak keluar daripada tabung uji. Bahayalah untuk kita. Alright, so logam yang dipanaskan dengan kehadiran oksigen akan membentuk oksida logam. Jadi logam yang berada dalam tabung uji itu, dia akan membentuk logam oksida. Logam yang sangat reaktif akan menghasilkan nyalaan apabila dibakar dengan oksigen. Kalau lebih reaktif sesuatu logam, lebih terang nyalaan dihasilkan. Maknanya kalaulah kalau tindak balas logam dan oksigen tu menghasilkan nyalaan yang sangat terang, maknanya dia sangat reaktif. Kurang terang, kurang reaktif. Kalau tak ada apa-apa, maknanya dia tidak reaktif. Kecergasan tindak balas logam semakin berkurang apabila menuruni siri kereaktifan logam. Kecergasan dia akan berkurang apabila menuruni siri kereaktifan logam. Maknanya semakin turun ke bawah, semakin kurang reaktif. Alright, so kita pergi kepada eksperimen tadi. Katakan kita guna logam magnesium, aluminium, zinc dan kuprum. So pemerhatian dia untuk magnesium, dia akan terbakar dengan api putih berkilauan. Kalau kita guna aluminium, terbakar dengan nyalaan yang terang.
Kalau guna zinc, nyalaan terang merebak secara perlahan, dan kalau kita guna koprum, dia akan menghasilkan baraan yang malap. So dari pemerhatian, kita boleh tengok logam mana yang aktif, logam mana yang kurang aktif, ataupun logam mana yang tidak reaktif. Okay, so jadi untuk magnesium ni, dia api putih berkilauan, maknanya sangat cergas. Okay, kalau aluminium ni dia terbakar dengan nyalaan yang terang pun sangat cergas. Zinc dia secara perlahan, dia cergas, dan koprum ni dia baraan malap, dia kurang cergas. Jadi daripada pemerhatian ini, kita boleh susun dalam satu siri. Okay, katakan semakin menurun ke bawah ni semakin kurang reaktif. Okay, jadi kita boleh susun magnesium yang cergas tadi, aluminium yang cergas, zinc yang kurang cergas, dan koprum ni tidak cergas atau kurang cergas lah. Alright, so kita boleh susun macam ni. Jadi kalau kita guna semua logam yang ada dalam jadual bekalan unsur tadi tu yang sebelum ini kita belajar, jadi kita boleh buat siri kereaktifan logam. Okey, katakan semakin menuruni ini, kereaktifan semakin berkurang. Jadi ini ialah siri kereaktifan logam. Okey, logam kalium berada di atas, maknanya kalium ni ialah logam yang paling reaktif. Okey, kalau dia terdedah dengan oksigen, dia boleh menghasilkan nyalaan yang sangat terang. Okey, nyalaan api putih yang sangat terang, tu kalium. Dan natrium kurang cergas berbanding kalium, tapi masih lagi cergas. Kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum. Okey, ferrum ni ialah, kalau bahasa kita ialah ferrum ni besi, stannum ni ialah timah, plumbum, cuprum, argentum ni ialah perak, dan aurum ni ialah emas. Okey, kalau kita nak ingat, mudah nak ingat atau senang nak ingat, kita boleh guna kaedah ni. Okay, kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi aum. So boleh tengok, kalau tu K tu ialah kalium, Na tu N natrium, okay, kahwin kalsium, semua sampailah ke bawah. Aurum dengan argentum tu abadi dengan aum. So aum dengan aurum tu lebih kurang bunyi, supaya tak bertukar lah. So boleh ingat kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi aum. Okay, next. Contohnya yang ada di sekeliling kita ni, katakan kalium, itu logam yang sangat cergas. Okey, kalau dia bertindak balas dengan oksigen, okey, dia akan menyalakan api yang sangat terang. Dan emas, aurum. Okey, aurum ni kita boleh guna sebagai barang perhiasan lah, ya. Sebab itulah emas, perak ni kita boleh pakai. Okey, sebab dia tidak bertindak balas dengan oksigen. Kalaulah mak kita, awet kita pakai emas, okey, bertindak balas dengan oksigen, habis melecur tangan, leher apa semua. So maknanya daripada kalium hinggalah ke emas ni, kereaktifan logam akan semakin berkurang. Okay, next kita nak pergi kepada hasil pempelajaran yang kedua, iaitu kita nak tahu kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. Kedudukan karbon ataupun C, simbol dia karbon, ditentukan dengan membandingkan kecenderungannya untuk menyingkirkan oksigen daripada oksida logam, sekiranya karbon lebih reaktif daripada logam tersebut. Contohnya, okay, saya bagi tahu, katakan kuprum oksida. Kalau kita campur dengan karbon, maknanya karbon tu akan buang oksida dalam kuprum tu, jadi membentuk kuprum, logam kuprum. Itu maknanya. Okey. So contoh kita ada eksperimen. Okey, di dalam ni ialah campuran oksida logam dan karbon. So oksida logam tu mana-mana logam lah yang kita nak uji, kita campurkan sekali dengan karbon di dalam mangkuk pijar. Kenapa kita tak guna tabung uji? Kerana campuran oksida logam dan karbon ni bila kita panaskan, dia menyebabkan suhu yang sangat tinggi, panas. So sesuai digunakan mangkuk pijar, tak sesuai kita guna tabung uji. Alright. Dalam eksperimen ni kita guna beberapa contoh logam. Yang pertama plumbum, aluminium, zinc. Kita nak tengok, okey, nak tengok karbon ni dia boleh buang ke tidak oksida logam daripada logam-logam, plumbum oksida, aluminium oksida ataupun zinc oksida. Alright. So pemerhatian yang kita dapat, kalau campuran itu karbon dan plumbum dua oksida, dia akan jadi membara. So maknanya kalau ada tindak balas, maknanya karbon itu lebih reaktif daripada logam. Kalau contoh kat sini, karbon lebih reaktif berbanding plumbum. Karbon tadi dia buang oksida daripada plumbum oksida tadi tu. Okey, jadi maknanya plumbum ni duduk di bawah karbon dalam siri. Okey, yang kedua, karbon dan aluminium oksida, dia tiada perubahan. Pemerhatiannya tiada perubahan, tak ada apa-apa yang berlaku. Bermakna karbon ni tidak boleh buang oksida daripada aluminium oksida. Okey, maknanya aluminium ni berada di atas karbon dalam siri. Okey, yang ketiga, karbon dan zinc oksida.
Okey, dia ada tindak balas, campuran membara dengan perlahan. Bermakna karbon ni lebih reaktif berbanding zinc. Okey, so maknanya zinc ni duduk di bawah karbon dalam siri kereaktifan. Okay, daripada pemerhatian ni kita boleh buat satu siri ringkas. Okey, satu siri ringkas. Okey, katakan semakin menurun bawah ni semakin kurang reaktif. Okey, jadi maknanya aluminium tadi berada di atas sekali. Sebab karbon tidak boleh ataupun tiada perubahan yang berlaku dalam aluminium oksida tadi. Okey, katakan karbon di bawah, zinc dan plumbum berada di bawah karbon. Kerana karbon ni dia bertindak balas dengan zinc dan plumbum. Okey, dua-dua ni berada di bawah karbon. Jadi kita boleh tahu kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. Okey, dia berada di antara aluminium dan zinc, berada di tengah. Okey. Jadi maknanya logam yang di atas ni, di atas karbon ni, logam yang lebih reaktif berbanding karbon. Bermakna karbon ini apabila kita campur dengan logam-logam yang berada di atas ini, dia tidak akan memberikan sebarang tindak balas. Okey, dia tidak boleh membuang oksida daripada logam oksida yang berada di atas ini. Contohnya, katakan kita campur magnesium oksida dengan karbon. Jadi karbon tadi tu dia tak boleh buang oksida dalam magnesium oksida. So tak ada perubahan. Bermakna magnesium ni lebih reaktif berbanding karbon. Untuk logam yang berada di bawah karbon ni, zinc dan ke bawah tu, ialah logam yang kurang reaktif berbanding karbon. Bermakna karbon ni boleh bertindak balas dengan logam-logam yang berada di bawahnya. Okey, ni kedudukan karbon. Kalau susah sangat nak ingat kedudukan karbon ni, okay, kita dah ingat tadi siri kereaktifan logam tu, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi aum. Awak tengok perkataan aluminium bermula dengan huruf A. Yang kedua, perkataan zinc bermula dengan huruf Z. Jadi A dan Z ni, A ni ialah permulaan huruf. Okey, A, B, C, D, E tu permulaan huruf. Z pula ialah pengakhiran huruf. Jadi karbon ni, C ni, dia duduk di tengah, center. So itulah kedudukan karbon kalau nak mudah ingat. Okey. Kita pergi pula kepada kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Okey. So kedudukan hidrogen ditentukan dengan tindak balas penurunan hidrogen dengan logam. Okey. So kita ada satu eksperimen. Okey. Eksperimen ini memerlukan asid sulfurik cair dan larutan kuprum 2 sulfat. Fungsinya untuk menghasilkan gas hidrogen. Okey, jadi gas hidrogen akan terhasil dan akan melalui kalsium klorida kontang. Okey, fungsi kalsium klorida kontang ni ialah untuk menyerap uap air supaya gas hidrogen yang terhasil ialah gas hidrogen yang kering. So gas hidrogen akan masuk ke dalam tabung uji yang ada oksida logam di dalamnya. Okey, so oksida logam akan berada di situ dan lebihan gas hidrogen akan terbakar di hujung sini, pembakaran gas hidrogen berlebihan, dan tindak balas akan berlaku di dalam tabung uji ini di antara gas hidrogen dan oksida logam. Okey. So keputusan eksperimen yang pertama sekali, hidrogen dan aluminium oksida. Pemerhatiannya, aluminium oksida tidak berbara, maknanya tidak ada tindak balas. Okey, so kita boleh buat konklusi bahawa aluminium ini berada di atas hidrogen. Okey, sebab hidrogen tidak bertindak balas dengan aluminium. Okey, hidrogen dan zinc oksida. Zinc oksida juga tidak berbara, bermakna zinc ini juga berada di atas hidrogen. Yang ketiga, hidrogen dan ferrum 3 oksida. Okey, pemerhatiannya ferrum 3 terbakar dengan terang, maknanya ada tindak balas. Okey, yang keempat, hidrogen dan kuprum 3 oksida. Kuprum 3 terbakar dengan sangat terang. Jadi daripada pemerhatian ini kita boleh tahu okey, tindak balas yang berlaku antara hidrogen dan logam oksida yang terlibat. Jadi untuk aluminium ini, hidrogen tidak dapat menurunkan aluminium oksida. Okey, jadi aluminium akan berada di atas hidrogen. Zinc oksida juga sama. Okey, hidrogen tidak menurunkan zinc oksida, jadi zinc akan berada di atas hidrogen. Okey, manakala untuk ferrum 3 oksida, hidrogen dapat menurunkan ferrum oksida kepada ferrum. Jadi ferrum dapat bertindak balas dengan hidrogen. Jadi ferrum akan berada di bawah hidrogen. Okey, untuk kuprum juga, hidrogen dapat menurunkan kuprum oksida kepada kuprum. Jadi kuprum pun berada di bawah hidrogen. Jadi kita boleh buat kesimpulan macam ni. Hidrogen, so yang berada di atas ialah aluminium dan zinc.
okey, yang tidak bertindak balas tadi. Okey, yang berada di bawah ialah ferrum dan cuprum, okey, yang bertindak balas. Okey, jadi dalam siri kereaktifan logam kita boleh tahu di mana kedudukan hidrogen. Okey, ni ialah siri kereaktifan logam. Okey, kita nak ingat balik, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi aum. Okey, so kita dah tahu kedudukan karbon di mana. Okey, kita tengok huruf A di aluminium dan huruf Z di zinc. So karbon berada di tengahnya. So untuk kedudukan hidrogen diselang satu baris daripada karbon, iaitu berada di bawah zinc dan berada di atas ferrum. Itulah kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Jadi, kenapa karbon dan hidrogen berada dalam siri kereaktifan logam? Walaupun karbon dan hidrogen ni ialah bahan bukan logam, tapi dia berada dalam siri kereaktifan logam. Okey, so kegunaan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam kita boleh tahu. Yang pertama, kegunaan karbon dalam siri kereaktifan logam ialah untuk menentukan kaedah pengekstrakan logam. Okey, kita nak tahu macam mana kita nak ekstrak logam daripada bijih. Okey, yang ni kita akan belajar di slide seterusnya, iaitu subtopik 4.3. Okey, pengekstrakan logam daripada bijihnya. Jadi dalam tajuk ni kita akan belajar yang berada di atas karbon macam mana kaedahnya, yang berada di bawah karbon macam mana kaedahnya pengekstrakan logam. Okey, itu kegunaan karbon dalam siri. Okey, kegunaan hidrogen pula dalam siri kereaktifan logam ialah untuk menentukan formula empirik oksida logam. Apa dia formula empirik? Formula empirik ni ialah formula kimia yang mempunyai nisbah yang paling ringkas. Okey, contohnya butana, C4H8 kita boleh ringkaskan kepada CH2. Okey, so formula empirik ni kita tak belajar dalam sains tingkatan 3 lah. Kita mungkin belajar tingkatan 4 dan 5 nanti tu. Okey, ni ialah kegunaan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Okey, jadi untuk setakat tu sahaja untuk subtopik 4.2 ini. Jadi untuk lebih memahami subtopik ini, okey, awak boleh pergi ke YouTube Cikgu Taufik Ibrahim. Jangan lupa subscribe. Lepas tu di bawahnya ada link untuk ke Google Form. Awak boleh jawab soalan-soalan untuk memahami dengan lebih konkret lah, lebih power lah. So jangan lupa subscribe YouTube Cikgu Taufik Ibrahim dan jawab soalan yang disediakan. Untuk pembelajaran seterusnya kita akan belajar pengekstrakan logam daripada bijihnya, iaitu subtopik 4.3. Jadi setakat tu sahaja, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.